Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 26 Julai 2020 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak akan mengadakan mesyuarat khas di Kuching hari ini bagi membincangkan perkembangan terkini wabak COVID-19 di daerah Kuching. Menurut pengurusinya, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, dalam satu kenyataan media pada Sabtu, daerah Kuching telah mengalami peningkatan kes positif COVID-19 sejak akhir-akhir ini. Sebanyak 39 kes positif telah dicatatkan di daerah Kuching dan sekira berlaku penambahan satu kes sahaja, daerah Kuching akan bertukar dari zon kuning kepada zon merah. Dato' Amar Douglas yang juga Timbalan Ketua Menteri menambah, mesyuarat itu sangat penting bagi menentukan langkah-langkah yang harus diambil apabila daerah Kuching diisytiharkan zon merah. Katanya, antara isu yang akan berkemungkinan untuk dibincangkan adalah larangan perjalanan. Ujarnya juga, sebarang langkah yang dipertimbangkan dan ditentukan akan disampaikan ke Putrajaya dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Sementara itu, JPBNS dalam kenyataan media laporan harian COVID-19 yang dikeluarkan pada Sabtu memaklumkan sebanyak 8 kes positif dilaporkan, melibat 4 kes di daerah Kuching dan 4 kes di daerah Semarahan, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak sebanyak 649 kes. Satu kluster baharu telah dikesan, iaitu kluster syarikat pembinaan Kuching apabila seorang kontak rapat kepada kes 578, iaitu seorang pekerja di sebuah syarikat pembinaan di Kuching telah didapati positif COVID-19. JPBNS turut memaklumkan daerah Kuching masih berstatus kuning setelah merekodkan 39 jangkitan tempatan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Berita seterusnya. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia MOTEK, Datuk Seri Hajah Nancy Shukri telah berkunjung ke Kompleks Kraft Kuala Lumpur untuk melihat produk kraft tempatan yang dipamerkan di outlet Karyaneka pada Sabtu. Beliau berpuas hati melihat pengaplikasian prosedur operasi standard SOP mengikut garis panduan Kementerian Kesihatan Malaysia dan protokol Majlis Keselamatan Negara. Pada kunjungan itu, Datuk Seri Hajah Nancy juga bertemu dengan artis residen di Perkampungan Pelukis dan Kraft bagi mendapat maklumat seperti cabaran yang dihadapi semasa PKP dan PKPB. Beliau berkata, kementerian akan membantu sewajarnya warga industri pelancongan yang terkesan akibat penularan pandemik COVID-19 agar dapat menjana semula pendapatan dalam kehidupan norma baharu kini. Dalam pada itu, beberapa artis di Perkampungan Pelukis dan Kraft yang ditemui berharap inisiatif Datuk Seri Hajah Nancy untuk membantu mereka menerusi program yang akan dirancang nanti dapat dilaksanakan dengan lancar. Hairani Muhammad berkata beliau amat terharu di atas kesudian Datuk Seri Hajah Nancy sendiri turut bertanya kabar. Saya amat besar hati dengan kedatangan YB Datuk Seri Hajah Nancy ke Perkampungan Artis. Sementara itu, Zainuddin Muhammad turut menghargai usaha Datuk Seri Hajah Nancy dalam melonjakkan industri pelancongan negara. Saya bersyukur kerana kita datang untuk melawat galeri saya dengan idea-idea untuk menghadapi bagaimana lukis artis seperti saya boleh menghadapi COVID-19. Sementara itu, Muhammad Fuad Abu Bakar mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Hajah Nancy kerana sudi melawat mereka di Perkampungan Pelukis itu. Banyak terima kasih kepada Datuk Seri Hajah Nancy Shukri kerana sudi melawat kami di Kraft. Berita berikutnya. Kerajaan Sarawak telah melaksanakan projek Taman Perindustrian Sri Aman dengan keluasan 5.5 hektar menerusi 2 peringkat. Menurut Timbalan Ketua Menteri, Dato' Amar Haji Awang Tengah Ali Hassan, projek tersebut yang diluluskan di dalam rancangan Malaysia ke-11 RMK11 bertujuan untuk membantu perusahaan kecil dan sederhana khususnya di Simanggang untuk menjalankan perniagaan.
Peringkat pertama mengandungi 21 lot keseluruhan, terletak kira-kira 20 km dari Bandar Seri Aman, telah siap sepenuhnya pada September 2019 dengan kontrak berjumlah lebih dari 5 juta ringgit. Manakala, untuk peringkat kedua pula jelasnya, projek memfokuskan kepada infrastruktur dan kemudahan seperti parit, jalan, air, telekomunikasi serta elektrik dengan kontrak berjumlah lebih dari 8.6 juta ringgit dijangka siap pada September 2021. Industrial Park ini bertujuan untuk general industry dan kita akan berbincang dengan masyarakat setempat di sini apakah jenis-jenis industri yang harus diberi tumpuan. Ini adalah untuk perusahaan kecil dan sederhana, for small and medium enterprises, supaya mereka dapat tempat yang sesuai untuk mereka menjalankan perniagaan perusahaan mereka. Bergantung kepada demand. Kalau ada keperluan, dan kita akan cadang untuk perbesarkan lagi. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melawat Taman Perindustrian Seri Aman pada Sabtu. Dato' Amar Awang Tengah yang juga Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli II dan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal, Perindustrian dan Pembangunan Usahawan berharap agar projek di peringkat kedua yang sedang dijalankan tersebut dapat disiapkan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Sejurus selepas itu, Dato' Amar Awang Tengah melawat ke Lingga Waterfront dan Lingga Service Centre. Menurut beliau, Lingga Waterfront untuk fasa pertama melibatkan kos sebanyak 3.9 juta ringgit, mengalami sedikit kelewatan akibat pelaksanaan PKP dan dijangka siap sepenuhnya pada Mei 2021. Ia mengandungi 7 unit lock-up stall, public toilet, robot interaktif, open plaza, water fountain. Kita akan melaksanakan projek ini secara berperingkat. Pakej pertama sudah dalam pelaksanaan dan selepas itu kita akan melaksanakan pakej kedua dan ketiga. Secara perspektifnya ini, this is the overall perspective view for Lingga Waterfront project. Dato' Amar Awang Tengah menambah, dengan terlaksananya projek itu, ia bukan sahaja dapat memberi kemudahan untuk rekreasi, malah dapat menyediakan premis-premis untuk penduduk berniaga yang akan mengubah lanskap pembangunan di Lingga. Lingga ini sudah pastinya akan menjadi tempat persinggahan. Ini adalah satu peluang kepada masyarakat setempat kita untuk terlibat dalam bidang perniagaan dan perusahaan. Kita akan laksanakan projek ini secara berperingkat dan bukan itu saja, kerajaan berusaha untuk nak meningkatkan lagi kemudahan-kemudahan dan kita juga telah pun melaksanakan service center service center di Lingga ini dan saya berharap ini akan menjadi satu catalyst untuk pembangunan yang lebih menyeluruh di masa-masa yang akan datang. Selanjutnya, umat Islam di sini diingatkan untuk sentiasa mematuhi garis panduan SOP PKPP semasa menjalankan ibadah korban pada sambutan Hari Raya Aidiladha yang akan datang. Gesaan itu disuarakan Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak merangkap Adun Asajaya, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah kerana bimbang akan wujud kluster baru jika masyarakat terlalu leka susulan peningkatan mendadak kes positif COVID-19 di negeri ini. Memang Kementerian Kesihatan, Jabatan Kesihatan termasuk dengan Sarawak Disaster Management Committee ada SOP tertentu untuk majlis-majlis seperti ini yang tidak lari daripada social distancing, berjarakkan apabila kita melakukan apa-apa majlis, termasuk mereka yang menyembelih lembu, melapah lembu tersebut, mereka tidak bolehlah terlalu rapat dan selain daripada itu sentiasa menggunakan
topeng karena kita tidak mahu dalam kita kesibukan menyambut Hari Raya Korban berlaku pula kluster baru, kluster Raya Haji, kluster Hari Raya Haji. Harapan kita tidak ada seperti itu yang berlaku. Jadi harapan saya kepada orang ramai, apabila penyembelihan dilakukan di kampung, pastikan bahawa semua SOP ini dipatuhi. Bercakap semasa majlis penyerahan lembu korban semalam, Dato' Abdul Karim yang juga Menteri Belia dan Sukan berkata pada tahun ini sebanyak 72 ekor lembu sumbangan Lembaga Amanah Khairat Kota Semarahan akan diagihkan kepada semua kawasan dun di Kota Semarahan. Berikut pula, sejumlah 51 kilogram pukat hantu berjaya dibersihkan dari kawasan Taman Negara Marine Sibuti Miri. Hasil kerjasama Sarawak Forestry Corporations SFC dengan Persatuan Wartawan Utara Sarawak NSJA dalam operasi Ops Ghost Net Hunting and Reef Cleaning pada Khamis. Program telah dilancarkan oleh Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Adun Senadin, Datuk Lee Kim Shin bertempat di Marina Bay Jetty, Miri. Seramai 23 penyelam yang terlibat terdiri dari SFC, NSJA, Balai Bomba dan Penyelamat Miri, Polis Marine, Penyelam Miri serta Future Ocean Borneo. Operasi berjaya dilakukan di 3 lokasi berbeza iaitu Sunday Reef, Anemone Garden dan Nemo City yang bukan hanya membantu membersihkan pukat hantu oleh aktiviti penangkapan ikan sebelumnya tetapi meningkatkan kesedaran mengenai pencemaran laut. Dalam pada itu, orang ramai yang ingin melakukan aktiviti menyelam dalam bentuk rekreasi boleh menghubungi Taman Negara Marine Miri Sibuti di talian seperti yang tertera. Sekian bersama saya Janet Bennett dan kru penerbitan. Ikuti berita berikutnya pada edisi malam. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.